Okay, Assalamualaikum. So kita mula discussion. Kita lihat soalan ni. Nak bincang soalan objektif. Soalan objektif saya rasa jawapan dah ada kat situ. Nak discuss ataupun tak? Untuk soalan objektif. Tanpa ada soalan nak tanya berkenaan soalan objektif. Kalau perlu saya terangkan, saya akan terangkan. Soalan mana yang perlu saya terang kalau tak pasti jawapannya. Saya boleh. Ya, gimana? Tanya Nat. Saya tak faham yang nombor 2 tu. Nombor 2. Okay. So given the following program segment, dia kata what is the string of sequence after this one. Saya kena copy dulu sebab this one right protected, so saya tak boleh nak tulis kat sini, payah. So kalau kita tengok, saya ambil soalan ni. Soalan ni, so kalau kita lihat soalan ni, okay. Soalan ni dia kata given the following program segment, dia kata what is the string sequence after the execution. So this one is a not, new not B. Okay, head equal to not. So yang ni kalau kita nak buat, sebenarnya kita kena draw lah. Okay, bila kita draw, so kita tahu this one new not bermaksud dia akan cipta satu not. Okay, theoreticalnya dia akan cipta satu not, dan not ni mengandungi nilai 3. Okay, so head sama dengan not, so head sama dengan not, so dia ada satu head equal to not. This one is a new not lah. Ini namanya adalah not berdasarkan kepada apa yang awak buat ni. Okay, so dapat macam ni. So head sama dengan not, head sama dengan not. If tail equal to now, okay, tail sama dengan head. Dia kata if tail equal to now. Kalau kes ni tail memang null lah. Okay. So tail sama dengan head. So tail pun sama dengan head. So itu yang akan berlaku lah. So tail.next. Tail.next. Okay, dot next ni maksudnya bahagian sini lah. Dia masuk bahagian sini. Okay, ambil bahagian sini, bahagian address. Tail.next sama dengan new not E, bermaksud dia create satu not baru. Not baru. Okay. Bahagian ni link kepada not baru lah. Okay, not baru ni mengandungi E. Okay, tail.next sama dengan new, tail.next sama dengan new. Kemudian tail sama dengan tail equal to tail.next. Tail equal to tail.next merujuk pada dot ni. Sebabkan tail akan bergerak ke sini ya. Okay, dia akan bergerak. Tail berada di situ sekarang. Tail.next
till.next bermaksud sekarang dia akan masuk ke bahagian sini pula. Bagi address ni. Okay, bagi address ni dia kata till.next sama dengan new node A bermaksud dia create satu node baru lagi. Yang ni akan ada nilai E. Okay, ni akan berlaku. Okay. Kemudian till sama dengan till.next. Sekarang till akan bergerak. Till sama dengan this one. Okay, itu yang akan berlaku lah. So seterusnya node sama dengan ni kan, node sama dengan new node R. Sekarang dia akan buat node node awak ni, node ada dekat point sini, dia kata node sama dengan new node. So you cipta satu node baru. Ni new node, dia cipta node baru R. Okay, sama dengan node. Node ni point kepada this one tu tak? So node sekarang point ke sini. Node sekarang putus hubungan. Okay, so node sekarang point ke R. Node.next, sekarang node.next. Maksudnya sekarang you point to this one. Okay, node.next sama dengan hit. Hit maksudnya kau ni So sekarang dia akan point ke sini lah. Ini secara tak langsung. Kemudiannya hit sama dengan node. Hit samakan dengan node. So hit sekarang putus hubungan hit sini. Hit sekarang point to this one. So inilah list yang awak dapat. Okay. Sekarang dia kata, so apa keduduk, dia kata given the following, what is the string sequence after the execution. Maksudnya inilah. Dia bermula dengan A, kemudian diikuti dengan B, kemudian diikuti dengan E, kemudian diikuti dengan E. Last kali null lah. Okay, sebab dah tak ada data null lah. Okay, null. So that's why jawapannya adalah B. Okay, so ada apa lagi nak tanya? Soalan mana lagi? Objektif? Kalau sebelum perlu saya hurai, saya hurai. Kalau tidak, saya tak hurai. Soalan objektif lagi? Selain pada nombor 2? Soalan nombor apa lagi? Itu sebab dapat jawapan dia yang tu. Ada lagi? Untuk objektif. Sir, soalan nombor 9, sir. Nombor 9. So nombor 9 dia kata which of the following correct? Okay, sequence of output when the following tree is traversed using pre-order traversal. In the tree is not a binary search tree. Dia bagi tahu bahawa yang ni bukan binary search tree lah. So dengan itu kita fahamlah bahawa yang ni bukan binary search tree. Sebab binary search string kalau you menjelajah secara in order, maka you akan dapat istilah ni secara naik. Okay. So yang ni bukan, so kita tengok ni. Okay. So sekarang kita lihat. Which are the following correct sequence of the output when the following tree is traversed using pre-order traversal. So kalau kita menjelajah secara pre-order traversal, pre-order maksudnya kita menjelajah secara pre-order. So kita menjelajah secara left, pre-order left right node kan. Left right node. So yang ni kena ingatlah penjelajahan ni. Kalau tak ingat tak apa sebab you ada apa nama buku boleh tengok. So tak ada masalah pun sebenarnya. So kena hafal pre-order is a left right node. Apa rujuk je buku. So penjelajahan secara left right node. So ini adalah secara pre-order traversal. So kalau left right node, so left right node. So this one dia pergi kepada left. It's not empty, dia pergi kepada left. So empty now. Selepas left dia akan pergi kepada right. Okay, right. So bila right-nya ni dia akan bila kita nak trace ni simple je. Setiap satu you mesti perform left right node. Left right node. So left right node. So node ni maksudnya apa? Yang ni kita print. Node ni maksudnya kita nak print. So itu adalah peranan. So kita pergi kepada macam tu je lah. Yang ni triangle. So yang ni triangle.
So yang ni triangle. So selagi dia tak empty bermaksud you have to traverse lah, itu konsepnya. That's why bila kita pergi yang ni, sementara yang ni triangle kepada these two lah. Okay, itu contohnya. So left, right, not. So left, left. Lepas left, okay. So left, tak ada kan? Right, tak ada kan? Kemudian dia pergi kepada not. Okay, level not, dia print lah. So that's why dia akan print 3. Kan? Kemudian left. Lepas dia ingat dia pergi left, ni triangle ni, dia akan ingat left, kemudian dia akan pergi kepada right. So bila pergi pada right, this one is not empty. So dia kena perform 3 benda tu left. So bila left yang ni empty. So bila empty, left, not right. So dia akan print 6. Kemudian dia akan pindah kepada right. So right, dia akan pergi left, not left, right, Sir, no. Ya. yang itu post order punya traversal kan sir, left right not. Macam mana? Yang sebut ni left right not ni bukan post order ke sir? Dia soalan nak apa dah? Dia nak Pre-order. pre-order. Sebab dalam buku Pre-order, not left, right. Silap no? Itu silap. Pre-order, left, not right kan? Pre-order, not left, right. Silap. Ya, ni dia suruh jawab pre-order traversal. Okey, pre-order traversal jawapannya adalah not left, right. Betul kan? Traverse ni kena betul tu. Betul tak? Sir. betul. Not left, right. Kalau not left, right, paling mudah sekali lah sebab dia ikut cara kita baca. Sebab not is a print. Kalau print duduk kat depan ni paling mudah sekali. So dia akan print cara kita baca. Cara kita baca not left, right, not left, right, not left, right, not. So not dia akan pergi 10. Kemudian dia pergi 12. Kemudian dia akan pergi 13. 3. Kemudian dia akan pergi kepada not left, right. Not left, right. Okay. So dia akan pergi kepada right. Iaitu 4. Kemudian dia akan pergi kepada 6. Kemudian dia akan pergi kepada 7. Kemudian dia akan pergi kepada 5. Kemudian dia akan pergi bersebelah, kemudian dia akan pergi kepada 2 dan kemudian dia akan pergi kepada 8. So jawapannya 10, 12, 3, 4, 6, 7, 5, 11, 2, 8. So konsep macam ni juga saya kata kalau kita nak tahu benda ni mudah saja. Okey, setiap ni dia akan perform dia punya not left right. Bila tiba masa untuk not bermaksud you have to print lah. So that's why nampak tak ni not left. So bila dia di left, yang ni maksudnya dia ada triangle dia lagi. Maksudnya dia bukan empty. Bermaksud dia kena perform dia punya operasi. Not left, right. So not. So maksud not, that's why dia print nilai 12. Kemudian dia pergi pada left. Bila left ni bermaksud dia akan pergi pada masa sama yang ni juga akan menjadi not. Not, left, right, empty. So dia akan print 3. So macam itulah prosesnya sehingga habis. So jawapannya adalah D. Nampak tak? Benda ni you kena practice kan. So cara nak baca maksudnya you go through dia punya kitaran dia. Not left right. Bermaksud di sini dia ada 3 not lah. Okay, 1, 2, 3. Sebab kita punya binary tree. Untuk binary tree kan kita kena ada 2 sub not lah. 1 left, 1 right. Okay, sementara yang ni adalah not. Okay, so not left right. So kita setiap satu kitaran dia akan perform not left right. So bila you baca not bermaksud you kena print. So that's why jawapannya adalah soalan 10. D. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh sir. So the next one, lagi apa dia lagi? Soalan nombor apa lagi yang tak ni? Yang lain okey? Kalian okey? Okey sir. Okey, so kita pergi berbalik kepada soalan bahagian this one lah. Okey, dia kata given the following chapter, note and linked list. Soalan ni adalah melibatkan soalan linked list lah. Okey, soalannya dia bagi macam ni lah. Okey, so bila baca soalan, dia punya hint perhatikan betul-betul dahulu. Satu is dia punya kelas dia. Kelas yang diberi ni. Okay, kita perhatikan kelas yang diberi. Okay, dia bagi data, attribute, mesti ada guna punya lah.
Okay, dan kemudian ni adalah metod-metod yang ada dekat sini lah. Dia ada normal constructor, dia ada accessor, dia ada mutator dan juga dia ada toString. Okay, dan kemudian kita ada class node. Okay, dan kita bila ada class node, apa yang perlu beri perhatian ni satu. Ni nampak tak? Dia guna data type kat sini, dia berjenis spesifik. Adapter bermaksud dia ada spesifik kepada kelas adapter ni. So dengan itu dalam kepala otak kita tahu bahawa ianya tidak sama sekali perlu di casting. Maka proses casting tidak akan terjadi dalam penyelesaian ini. Sebabnya data type awak memang dah berjenis khusus, iaitu berjenis adapter. So that's why you kena perhatikan dahulu. So kalau ianya data bersifat umum, iaitu objek, then barulah kita perlu lakukan proses casting. Okay, so tak perlu. Okay, seterusnya kita tengok ni kelas linked list. Okay, kita ada parameter first, kita ada last dan juga current. So you boleh expect lah, ini parameter untuk apa. Okay, ini untuk first node, ini untuk last node dan ini untuk current, digunakan for traversal process. Dan dalam ni adalah metod-metod yang diberi. So dalam final exam, so parameter, bila metod ni diberi, maksudnya hanya metod ni saja boleh digunakan. Jangan pandai-pandai untuk guna metod sesuatu yang tidak dijangkakan dekat sini. Pandai-pandai nak guna metod get. Okay, contohnya get. So dia nak guna, jawapannya tak boleh. So dalam final exam bermaksud apa yang diberi dalam awak punya kelas, maka itu sahaja metod yang boleh awak gunakan. So you are not allowed to use others method. So for normally bila kita tulis, masa kita ada method, misalnya kita ada add front, add back. So awak tak boleh guna nama ikut suka awak, tak boleh. Dalam final exam soalan tu dia akan beri. So bila dia beri kat sini bermaksud walaupun dia tulis definition for others method, so kita maksudnya kita jangan assume bahawa method tu ada kalau kita nak guna. Bermaksud bila dia bagi yang ni, maksudnya dengan menggunakan method yang diberi ni, maka kesemua soalan yang ditanya boleh dijawab. Awak kena fikirkanlah nak menggunakan method yang diberi ni in order to answer the question. So itu adalah caranya. So jangan fikir selain daripada ni. So soalan yang pertama dia kata calculate and display the total amount of all loan for category 1. Iaitu Sir, ya, sorry ganggu. Ada kawan saya dia tak dapat nak masuk. tak dapat masuk. Ya. Okay, so kalau awak tengok ni, so soalan pertama dia kata calculate and display the total amount of loan for category 1 debtor. Okay, kategori. Okay, dia ada kategori kat sini lah, type 1 dan juga type 2. So dia berjenis string. So kita faham. Soalan yang kedua, display the detail of debtor with a salary above than 20,000. And so question number 3, display the name and amount to be paid by each debtor with the interest rate of 15%. Okay, the calculation of amount to be paid as follow. Dia bagi formula macam ni. Okay, so kita nak salin je nanti. So itu adalah soalan. So kalau awak tengok dia punya proposed answer, okay, ni saya akan discuss lah jawapannya. Okay. Okay, kita cuba jawab untuk soalan yang pertama. Kalau perhatikan untuk soalan yang pertama, awak dah buat kan, awak boleh compare dengan jawapan awak lah. So kalau awak tengok yang ni, okay. So saya discuss untuk soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang pertama dia kata calculate and display the total amount. Okay, calculate and display the total amount of all loan for category 1. Okay, category 1. So dia nak kira total all. So bila kita nak kira total all, kan? Okay, kalau kita nak kira total all, so macam ni lah. Okay. So kita kena faham bahawa okay, kalau you tak nampak lah macam mana coding ni dah represent, sebenarnya awak ada data structure macam ni lah. Kita boleh imagine macam ni. Okay, ni adalah data structure awak lah. Okay, di mana di sini ada first. Kalau lihat di sini,
Awak nak masuk lagi ke? So kalau kita boleh draw, mungkin kita boleh nampak. So dalamnya ada data lah, data berkenaan dengan vector. Okay, so dia ada, yang ni adalah first. Okay, yang ni kita panggil sebagai first. Okay, yang ni saya panggil, okay, dia ada apa lagi? Dia ada parameter last. So ni, this is last kalau kita tengok lah. This is your last. Okay, yang ni akan berlaku lah. First dan juga last. So basically kita ada data macam ni lah. Ni first. Dan ini adalah awak punya last. So kita juga kena guess. Okay, sebelum tu saya nak ni lah. Kita juga kena tahu function ni sebenarnya peranan untuk apa. Okay, lazimnya. Okay. So kalau awak tengok ni, function ni. Get next ni. So awak kena tahu bahawa get next ni adalah method untuk pergi, maksudnya untuk dapatkan the next node. Sementara get first ni untuk dapatkan value yang pertama. So kalau guna get next yang get first, maksudnya method ni dia bukannya remove. Method ni maksudnya dia akan go for the traversal. So lazimnya get next dan get first ni boleh digunakan untuk do a traversal process. Okay, bermaksud bila you pergi panggil get next, bermaksud dia akan pergi kepada yang berikutnya. Bila you panggil get next, bermaksud dia akan pergi kepada node yang berikutnya. So you kena faham macam tu lah. So dengan itu bermaksud ni, apabila you nak menjelajah daripada satu kepada node yang berikutnya, first kita ada method yang diberi kat situ, dia bagi iaitu get first. Okay, so bila get first, maksudnya kita tahulah method get first ni. So kita ada satu method yang diberi dalam soalan adalah get first. Dan kita tahu bahawa get first ni dia akan access to the first node. Dan kita ada the berikutnya iaitu get next. Dan kita kena tahu bahawa get next ni setiap kali you panggil get next, bermaksud dia akan pergi kepada node yang berikutnya. You panggil lagi saya get next, dia akan pergi kepada node yang berikutnya. So dengan menggunakan get first dan juga get next, sebenarnya kita boleh do a traversal. Okay, di mana bila you access get first dan get next, data ni masih remain, data ni tak hilang. Data ni masih ada lagi dalam senarai. Okay, dia bukan sama seperti you guna method remove from front, remove from back. So data tu akan lost. So dalam kes ni bermaksud kita, sebab dalam soalan yang tu dia ada bagi. So dia tak bagi method add first, add ataupun dia kata add front, add back, semua method tu tak muncul. So kita kena guna data yang sedia ada. So sekarang macam mana? So kita boleh bayangkan bahawa data ada macam ni lah. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni, sebab dia supaya total all. Okay, untuk kira total all. Okay. Calculate and display the total amount of all loan, bermaksud you kena dapatkan apa? Iaitu dia punya salary. Amount, loan amount. So dia kira total amount kan. So you dapat sini, kan kita ada situ dalam debtor, kita ada suatu instant variable namanya amount. Dan di situ adalah dia merujuk kepada loan amount. So yang itulah kita nak total up. Okay, katakan kalau kita punya objek kita ada sebanyak 10, so dia akan total up 10 objek tersebut lah. So dengan itu kita terkenalah introduce satu variable, iaitu untuk whole value total all kita tu. So di sini kita menggunakan variable total lah. Okay, so seterusnya you kena access the first node. So in order to access the first node, nampak saya buat di sini, iaitu saya akan guna get first. So bila kita guna get first, kita kena tengok dalam method tu, get first dia pulang data type berjenis getter, bermaksud dia pulangkan seketul objek. Okay, objek. So that's why ianya disambut oleh, nampak tak saya introduce satu variable D. Variable ni mestilah berjenis getter, sebab get first ni dia akan pulangkan data type berjenis getter. Maka penyambutnya adalah berjenis getter. So bermaksud sekarang kita access to the first node. Ini yang berlaku. So seterusnya kita nak total up, dia nak dapat kategori satu sahaja. So that's why dekat situ, okay, macam mana kita nak menjelajah daripada satu node kepada node yang lain, bermaksud dia akan menjelajah selagi ada node. So that's why in order to traverse selagi ada node, untuk soalan berjenis linked list ni,
Memang confirm awak tidak boleh menggunakan for. That's why you kena beralih, you kena perhatikan dalam awak punya test, dalam test baru, test awak lah yang saya pulangkan. Sebab ada student yang jawab menggunakan for. Awak tak boleh menggunakan for. Dalam link list macam ni, tidak boleh menggunakan for. For hanya boleh digunakan untuk release sahaja. Dan di dalam final exam kita tak ada soalan yang melibatkan final assessment lah. Dia tak ada soalan yang melibatkan release. Dengan itu, tak ada lah penjelajahan boleh menggunakan for. So, awak hanya boleh menggunakan while statement. Awak nak menjelajah selagi apa? Selagi ada data lah. Maksudnya selagi dia tak null. That's why dekat sini kita buat selagi ada data. Because bila you get first, bermaksud dia akan dapat lah not yang pertama. Bila not pertama, bermaksud dia bukan null lah. So bila bukan null, maksud dia pegang oleh D. D ni pegang sesuatu value, sesuatu objek lah. So dia akan buat D is not equal to null. So bila dia kata D is not equal to null. Okay, ni. Okay, kalau awak tengok ni, bila kita buat D not equal to null, bermaksud ni dia ada data, betul. Maksudnya D bukan null sebab dia ada data. So seterusnya you kena access kepada kategori lah sebab you nak kira ni adalah formula untuk kira total all. Okay, you kena dapat dia punya getter dia lah, get amount dia. Okay, tapi untuk ni dia bagi syarat. Syaratnya iaitu 1. Dan kita kena pastikan betul-betul kategori kat situ 1 dan juga 2 dalam bentuk string. So bila ianya dalam bentuk string bermaksud you have to use equals lah, ataupun equal ignore case. So you buat macam ni lah, d.category. So you kena dapat dia punya kategori dan you comparekan dengan dia punya nilai lah 1 dan kemudian you akan kira total lah. Okay, sekarang dah selesai dah note yang pertama. Tugas awak yang berikutnya dia kena menjelajah kepada note yang berikutnya. That's why you panggil get next. So bila you panggil get next bermaksud daripada awak duduk di sini sekarang you telah move kepada note yang kedua. So bila move note yang kedua maka dia kembali semula kepada while. So bila dia kembali semula kepada while, D. Okay, D awak ni ya betul dia bukan empty sebab D awak sekarang berada di sini. Nampak tak? Ni D awak ni. Kan? Iaitu ni D awak lah. D awak bukan empty sebab dia ada sesuatu note kat sini. So dia masuk ke dalam dan dia akan check betul ke tak betul. Dan kemudian dia buat D sama dengan depth list dot get next. So bila depth list bermaksud dia akan bergerak kepada note yang berikutnya. Sekarang D awak berada di sini dan macam itulah dia akan teruskan sehingga dia tamat. Ini adalah soalan yang pertama lah. Sementara soalan yang kedua dia kata pula iaitu display the detail of all debtor with salary above than 20,000. So bermaksud di sini dia nak tahu salary dia. So salary dia bermaksud you kena dapatlah dia punya salary dekat situ daripada kelas debtor. So macam ni pun sama, kita menggunakan get first. Okay, bermaksud dia access to the first note, kemudian dia check D not equal to null, ini adalah untuk traversal purposes. Okay, ini dah cakap dah, while D not equal to null adalah untuk traverse. Selagi awak punya note tak empty, itu maksudnya bila you have this statement, D not equal to null bermaksud dia akan menjelajah selagi ianya tak empty. Okay, so bila you menjelajah bagi setiap note bermaksud you kena access lah dia punya salary. So macam mana nak access get salary? Maksudnya kena guna getter lah. Okay, D.get salary. Nampak tak? D ni jangan kata-kata, jangan pandai untuk casting pula. So that's why kena perhati betul-betul. So dalam kelas tersebut kita memang tak perlu casting sebab objeknya adalah objek spesifik dah. Okay, so you kena perhati betul-betul lah. Okay, so kita dapat 20,000 dan kemudian kita nak print. Kita print lah data tersebut. Okay, dan kemudian don't forget untuk menjelajah note yang berikutnya. Untuk jelajah yang berikutnya maka kita kena guna get next. Itu adalah caranya lah untuk kita jelajah to the next note. Okay, and the last one dia kata display the name and amount to be paid by each debtor with the interest rate of 15%. Okay, the calculation of amount to be paid is as follow lah, dia bagi macam ni. Okay. Okay, name dan juga amount to be paid by each debtor with the interest of 15%. Maksudnya semua awak punya debtor ni, maksudnya yang berhutang ni bermaksud you kena interest sebanyak 15%. Okay, so macam mana kita nak buat? Seperti biasa,
Bermaksud saya kena access kepada all node di dalam awak punya list awak. So nak access dalam node, so dia punya konsep masih sama lah. Get first. Sebab ini adalah method yang diberi. So kita kena guna lah. So dalam final exam maksudnya hanya method yang diberi saja you allowed to use. So kena tengok betul-betul dalam kelas awak ni. So bila dapat soalan ni, maka perlu diberi perhatian dahulu kepada semua data-data ataupun input-input yang diberi. Salah satu yang sangat penting yang ni lah. Yang keduanya ada yang ni tak, yang ni pun memainkan peranan penting sebab yang ni akan menentu ni. Ni tengok kat sini. Ni kat depan ni. Kalau ianya berjenis depth, tu dalam kepala otak no casting. Memang tak ada lah, confirm. Okay. Kalau ianya depth. Kalau dianya dekat depan ni berjenis objek, so confirm kita perlu casting. So konsep dia macam tu je. Kemudian satu lagi yang perlu diberi perhatian ni dalam kelas link list ni. Tengok metod apa yang diberi. So kalau diberi 3 ni bermaksud kita akan guna 3 ni lah atau kurang daripada ni. Tetapi kita akan guna this one lah. Okay. Get next, kita tengok metod mana yang relevan. So get next and get first lah selalunya. Okay. Sebab kita nak traverse daripada depan ke belakang. So ini adalah benda yang perlu beri perhatian lah. So selagi ianya tidak null, then bagi setiap total pay kan dia so kira total pay dia. Total pay nya iaitu dia akan beri dia akan dikenakan sebanyak 15%. So that's why kadang-kadang yang ni pun student tak salah pun salah jugalah okay. Saya kadang-kadang nak calculate pun juga tak berapa nak reti lagi sebab yang ni interest. So kalau kita pinjam 100 kan, so kalau kita kena interest sebanyak 15%, dia akan jadi RM115 lah. Okay, kalau kita kena campurkan dengan 15%. So kalau ia 15%, so you should pay 115 lah. Itu yang akan berlaku. So that's why kat sini saya kira lah dia punya total pay. Okay, dot get amount. Amount ni yang kita amount kita punya pinjaman kita lah. So kalikan dengan 1.15 lah. Okay, ataupun ada setengah student akan buat darabkan dengan 0.15. Kemudian dicampurkan balik dengan d.get amount. So tak kisahlah. As long as bermaksud di sini, kita mestilah dapat hasil yang lebih besar, iaitu 115. Sebab ada setengah student yang buat d.get amount. Okay. Dia buat kalikan dengan 0.0 or 0.15. That's it. So kalau you buat ni bermaksud you hanya perlu bayar RM15. You pinjam 100 tetapi you hanya perlu bayar RM15. So tak something wrong lah. Okay. Sepatutnya kalau pinjam 100 sebab interest yang 15 mestilah bayarannya adalah lebih besar daripada 100. Takkan lebih kurang daripada 100, itu maksud saya. Okay. Dan seterusnya dia cuma cetak kat sini get name. So sebab soalan minta get name, maka dia cuma cetak nama. So janganlah guna pula tu string. Itu menunjukkan sama ada awak faham ataupun tak. Awak boleh berhujah kata to string. So saya guna string, dalam tu ada print nama. Ya betul. Tetapi soalan dia cuma kata dia nak print nama sahaja. So kita print nama dan juga dia punya total pay. So kita print lah. And then don't forget kita baru selesai untuk data yang pertama. Untuk pergi kepada data yang kedua. So kita kena panggil get next. So sekarang dia pergi kepada data yang kedua. So proses yang sama, dia akan kembali dan dia akan proceed sehinggalah awak punya data awak adalah null. Itu adalah konsepnya lah. Boleh? Ada soalan nak tanya? Sebab nak suruh awak jawab pun payah lah. Kalau kita buat face to face tak apa lah. Saya boleh suruh awak buat dekat whiteboard. But now susah lah nak suruh whiteboard. That's why dia lebih pada discussion lah. So dengan harapan bahawa you buat lah. Sebab kalau awak amai hari ni nak sekadar nak ambil jawapan, buat apa kan? Sebab dalam final exam tak semestinya soalan yang sama sebiji macam tu akan keluar. Dia sebenarnya menguji kepada kefahaman awak lah. Kalau awak faham, then insyaAllah lah boleh jawab. Soalan macam mana pun tak ada masalah lah. Should be okay. Boleh? Boleh tak? Boleh sir. Boleh setelah. So kita tengok pula soalan yang kedua. So dia kata given the following ketupan and QADT. Okay, dia bagi macam ni untuk buat Q pula. So bila kita kata Q dalam konsep kepala otak kita ada Q. Okay, Q kita faham bahawa dia ada konsepnya iaitu first in, first out. Itu konsepnya. First in, first out. So dalam kepala otak kita ada set. So we have a specific object namanya ketupat. So you have type, price and weight.
So kita baca dan kita fahamilah data-data type yang diberi kat sini. Price per kilo, weight berapa kilogram. Kita boleh agak dah macam ni kan. So yang ni adalah apa method-method yang diberilah. Kemudian kita ada kelas Q. Dan kita kena faham lah void in Q. So method in Q ni adalah untuk insert. Okay. Insert kat mana? Dia insert kat depan. Konsep Q ni bermaksud kita kena faham bahawa first in, first out. So untuk memudahkan kerja, maksudnya kita bila kita nak insert, sepatutnya kita insert dekat mana? First in, first out. First in, first out. So bermaksud kita akan remove daripada belakang. Paling mudah remove pada depan lah. So insert dekat belakang. So konsepnya in Q ni iaitu kita akan insert at back lah. Kita kena faham benda ni lah. Okay, in Q bermaksud kita akan tambah di belakang. Okay, bila kita nak insert new note, kita akan tambah di belakang dan kita nak remove daripada depan. Di Q ni maksudnya akan remove daripada depan lah. Okay, dan salah satu lagi method yang ada kat sini adalah is empty. So kita boleh dapat bayangkan lah macam mana. So bermaksud, okay, kita lihat kat sini. So kita baca dulu. So kita assume several data has been stored in a queue data structure. Name as a queue cepat lah. Write a program segment to the following. So dalam benda ni, kalau you tak nampak lah secara diagram, kita boleh kata macam ni lah. Okay, saya tunjuk kat awak secara diagram. So, sebab kita nak draw ni, sebab soalan ni tidak melibatkan array list. Jangan duk fikir dalam kepala otak untuk keluar array list. So dengan itu, no more array list untuk final assessment. Final assessment hanya keluar daripada link list ke atas. Okay, so bila kita nak draw, secara analoginya kita faham lah. Okay, kita ada konsepnya bila kita buat link kan, bila kita buat queue kan, so maksudnya bila kita ada node baru kita masuk kat sini. Okay, in queue ini first lah. Okay, dan kemudian bila kita nak add, kita akan add di bahagian belakang. Ini konsep queue lah. So bila nak add, kita akan add di bahagian belakang. Kenapa kita add di bahagian belakang? Jawapannya kita tak nak traverse. Ini last. Okay, ni first. Okay, bila kita nak remove, kita remove pada depan, senang. Okay, bila kita nak remove, kita kena remove pada depan. Sebab konsepnya first in, first out. So yang mana masuk first, yang itulah akan keluar first. So that's why apabila kita buat implement dengan menggunakan link list, okay, so apabila kita nak add, kita akan add di bahagian belakang lah. Bila kita nak draw, bermaksud kita akan add di bahagian belakang. Sementara kalau nak remove, kita akan remove daripada depan. So significant, sebabnya ni balik pada teori lah. Teorinya mengatakan kita cuba elakkan traversal process. So itu yang akan berlaku lah. So theoretical lah inilah. So soalannya bila dia kata, yang pertama, dia kata move move all ketupat nasi which weight more than 500 gram from Q ketupat into Q big while the others remain in Q ketupat. Okay. While the others remain in Q ketupat. Apa maksudnya? Soalan ni kalau faham, kita ada satu Q. Q ni dia kata name as Q ketupat. So nama Q ni adalah Q ketupat. Nama ni adalah Q ketupat. Okay. So dalam ni adalah dia ada salah satunya adalah dia punya gram dia, iaitu dia punya weight dia. Weight dia. So soalannya dia kata move all ketupat nasi. Satunya dia nak tahu jenis ketupat. Ketupatnya adalah ketupat nasi. So kalau kita tengok type kat sini dia ada ketupat nasi dengan ketupat talas. So dia ada dua jenis. So soalannya dia suruh remove, maksudnya dia kata move all ketupat nasi which is weight more than 50. So dia maksudnya dia nak di sini type-nya berjenis. Okay, kalau lihat type-nya. Okay, type-nya dia nak sini is ketupat nasi. Dan juga dia punya weight-nya sama dengan 500 gram ke atas. Okay, so 500 gram ke atas itu adalah kehendak soalan lah. So seterusnya kita jawab soalan ni. So kalau awak tengok soalan ni, dia kata macam ni.
Okay, this one is just a discussion. Okay, so kita lihat this one. Ya. Ya, ya. Awak. Okay, so kita tengok jawapannya macam mana dia selesaikan. Okay. So soalan ni basically apa yang dia nak iaitu kita ada satu awak punya Q awak namanya adalah apa nama ketupat Q ketupat. Okay. So soalan ni nak iaitu daripada Q ketupat tu you keluarkan yang mana dia punya type-nya berjenis ketupat nasi dan juga beratnya adalah 500 gram. Keluarkan daripada Q ketupat awak dan masukkan dia ke dalam cubic. Bermaksud dia suruh masukkan ke dalam cubic. While the others remain in the cube ketupat. Bermaksud dia nak remain. Maksudnya bila remain ni maksudnya awak punya Q yang asal di dalam awak punya Q ketupat tu dia nak remain. Data tu tak boleh ubah. Kita faham bila kita panggil DQ maksudnya data tersebut akan dikeluarkan. Bila dikeluar maksudnya data tu loss lah. Maksud Q ketupat nanti at the end nanti dia akan empty. So soalan ni tak nak, dia suruh remain. So dengan itu kita kena copy dan kemudian kita masukkan semula ke dalam Q ketupat. Itu yang patutnya kita buat lah. That's why kat sini kalau perhatikan, maka kalau perhatikan kat sini, so awak dapat lihat lah, awak boleh lihat lah kat sini. So first, okay, kita kena create satu Q, namanya adalah cubic sebab soalan ni berilah, awak boleh rujuk soalan sebab dia kata Q ketupat into cubic. So bermaksud kita kena create satu Q namanya cubic. So kita create satu Q, markah dia berilah kat sini Kemudian macam saya kata tadi sebab you nak remain. So bila nak remain, bila kita buat DQ daripada Q ketupat, DQ akan loss lah. So bila nak remain bermaksud kita kena create satu list temporary. So that's why dekat situ saya create lagi satu Q. Dan peranan Qtemp ni adalah untuk temporary list. Okay, sebab nanti kita akan keluarkan balik daripada Qtemp, masukkan ianya semula ke dalam Q ketupat. Then Q ketupat akan remain lah. Okay, that's fine. So seterusnya, okay, kalau kita perhatikan dekat sini, you kena guna metod yang diberi dalam soalan lah. So salah satu soalan ni, kalau awak tengok soalan ni dia beri, kita ada metod kat sini is empty. Mesti ada guna punya. Kalau soalan tu beri, mesti ada guna. Okay, dia tak akan letakkan jikalau ianya tak ada guna lah, lazim je. So that's why bermaksud di situ macam mana kita nak traverse sebab dalam Q kan. So bila Q ni kita fahamlah Q kita ni mesti ada daripada first node kan, daripada first node awak ni sampailah kepada awak punya node yang terakhir. Okay, ni first node awak dan this one is the last node awak kan. So bermaksud dia mestilah traverse daripada satu node kepada node yang berikutnya. So untuk traverse daripada node dia mesti ada satu mekanisme. Okay, kita boleh guna kita boleh guna get first dan get next, itu satu. Yang keduanya juga kita boleh menggunakan metod iaitu is empty. Bermaksud selagi ianya tidak empty, bermaksud you akan terus traverse. So dalam final exam you kena check metod tu wujud ke tak wujud. So kalau metod tu ada je metod is empty, maksudnya you boleh menggunakan metod is empty ni untuk traverse. Bermaksud dia akan menjelajah selagi ada node. Okay, ni maksudnya. So when you have Q ketupat, okay, yang ni, kalau awak tengok ni.
Ni nampak tak? Q ketupat dot is empty, di mana method is empty akan memulangkan nilai true jikalau empty awak, jikalau awak punya list awak empty. So dalam kes ni bermaksud dia tak empty. So bila dia tak empty, bermaksud dia akan pulangkan nilai false. So bila dia buat sini not false, bermaksud sini selagi ianya tak empty lah. Itu cara kita baca. Jadi saya kat sini dia ada not kat depan. Okay, selagi ianya tidak empty. So bermaksud sekarang sekarang you akan keluar awak punya first not. So that's why kat sini saya buat Q ketupat DQ. So sekarang saya akan remove awak punya first not, awak akan di remove. So bila you remove, maka secara theoreticalnya dalam program sebenarnya berlakulah ni first not akan berganjak ke sini. So data ni akan lost forever. You kena faham bahawa ni data akan lost forever. Sekarang data ni dipegang oleh K lah, oleh K. Sebelum data tu lost forever, maka you kena copy. Oh, dia soalan ni, jawapan ni ada salah sikit. Dia tak boleh buat else. Kalau buat else maksudnya dah lain lah. Dia tak boleh else. Kalau you buat else bermaksud dia akan jadi something wrong. Kalau yang ni tak betul, barulah dia buat Q. Ni maksudnya lain lah ni. Dia tak boleh ada else. Kalau else ni maksudnya lain. Dia akan skip. So kita buat K sama dengan Q ketupat .dq. So K.getTypes equal ketupat nasi, sebab untuk kita masukkan ke dalam cubic, kita kena make sure bahawa dia hanyalah ketupat nasi dan dia punya gramnya mesti lebih besar daripada 500. Ni adalah K.getType lah. Kita dapat getType dan dia berjenis string. So you have to use equals or equal case ketupat nasi, and you punya width lah. Width awak is greater than 500. So seterusnya dia akan masuk dalam cubic.enq yang kita cipta tadi lah. Sekarang dia akan kita akan ada satu lagi link list, namanya adalah cubic lah. Nama Q awak ni cubic. So ini akan berlaku lah. Dia akan masukkan di mana beratnya lebih 500 dan dia jenis ketupat nasi. So ni. Dan seterusnya you kena store lah, tak kira lah. Kalau you bubuk else di sini, bermaksud kalau yang ni betul, kalau yang ni betul, kalau yang ni betul, bermaksud dia takkanlah buat else. Masalah lah, mana boleh. Walaupun yang ni betul, you still kena simpan Q. That's why dia tak boleh ada else lah kat sini. So kita akan buat Qtemp, bermaksud sekarang you kena copy lah. Ni data yang awak keluarkan ni, you kena copy, masukkan dia ke dalam Qtemp. Bermaksud kita ada lagi satu Q, namanya kat sini adalah Qtemp. Dan data yang ada di dalam awak punya Q ketupat ni akan disimpan di dalam Qtemp. So seterusnya nampak dia akan kembali semula kepada Q ketupat is empty. So dia akan baca Q ni Q ketupat Q ketupat. So Q ketupat bila dia sekarang awak ada sini is empty. Tak, dia bukan empty. So bila dia tak empty, maksudnya bila you panggil Q ketupat.dq, bermaksud dia akan remove data yang ni pula. Sekarang first akan pergi ke sini. Itu konsep akan berlaku. So dia check. Dan kemudian you kena store ke dalam awak punya temperature. Temporary. Kita akan simpan kat sini. So sampailah data tu habis. So bila dah selesai, seperti biasa kita kena keluarkan daripada awak punya Q temporary ni, masukkan semula ke dalam Q ketupat. That's why dekat sini nampak dah saya buat while selagi Qtemp is not empty. So keluarkan daripada awak punya Qtemp ni, kita keluarkan data, storekan balik ke dalam Q ketupat. Ini adalah cara lah. So kita kena buat lah benda yang macam ni. Boleh? Ada soalan nak tanya tak? Sir, Ya. dekat soalan yang Q yang soalan setengah buat ni, dia kata yang temporary tu dekat soalan dia kata other remain in Q ketupat. Maksudnya yang ketupat nasi tu pun ada dalam original Q ketupat ke sir? Sebab dia kata dia macam separatekan ketupat nasi dengan tu. Ketupat nasi dengan?
dengan ketupat palas tu. Okey, ketupat nasi dan ketupat palas tu dia duduk dalam queue ketupat. Okey. Dekat soalan itu kan dia kata Move all dia ketupat nasi. move all ketupat nasi dekat dalam which cubic kan. dalam cubic Dalam cubic. Lepas tu dia kata while the others yang lain tu dia dekat queue temporary, dekat queue ketupat. Bukan ke maksud dia macam ketupat nasi From ni queue dia tak ketupat. ke maksud dia queue ketupat nasi ni dia tak While masuk the dalam others remain. Mungkin boleh interpret macam tu nah. Kalau interpret macam tu maksudnya dia kena ada else lah. Kalau awak interpret macam tu maksudnya dia kena ada else. Tak, saya kata adakah yang tu boleh interpret macam tu nah. So while the others mungkin move all ketupat nasi with more and lebih ketupat into cubic while the others remain in queue ketupat. Maksudnya saya rasa saya sokong dengan jawapan awak lah. Maksudnya we have to put else. Kalau dia kata macam ni maksudnya memang betul lah dia kena ada else. Okay, that's why no wonder dalam answer scheme dia letak sini else. Okay, kena ada else. Okay, bermaksud dia akan keluarkan yang mana datanya adalah ketupat nasi sahaja, sementara ketupat palas dia akan remain dalam queue yang the original. Okay, so kalau ikut ni betul lah. Okay, saya setuju dengan soalan ni. Okay, dengan awak lah. Maksudnya soalan ni adalah melibatkan while the others ni maksudnya merujuk kepada the previous statement. So the previous statement dia merujuk kepada ketupat nasi. Kalau dia kata others maksudnya ketupat palas tu. So maksudnya kena ada else tu je. Okay, boleh? Okay sir. Boleh kita kena remain else, kita kena ada else lah. No wonder dalam answer scheme dia ada else. Jelas. Okay. Boleh nah? Okay sir, boleh. So the next one, soalan seterusnya dia kata calculate and display the total price for each type of ketupat. For each type of ketupat maksudnya di sini kita ada dua jenis ketupat lah, ketupat nasi dan juga ketupat palas. Dia suka kira total. So kalau awak tengok soalan dalam final exam balik-balik kira total macam tu je lah. Okay, so soalannya lebih kurang. So that's why because kita ada sini ketupat nasi dan ketupat palas, of course kita akan dapat dua total yang berbeza. That's why kita declare kat sini. Nampak kita declare kat sini is a dua variable lah untuk total price ketupat palas dan juga total price ketupat nasi. So macam mana kita nak traverse daripada satu node kepada node yang berikutnya, kan? Ni masalahnya betul tak? Tak apalah, kita assume bahawa kita punya queue ketupat tu mengandungi kedua-dua data kan. Ni masalahnya bila dia bagi soalan yang atas tu, kalau student dia cerdik sikit, bukan dia cerdik, dia fikir panjang. Bukan apa dia fikir panjang. Okay, bila dia fikir panjang ni dalam F ni dalam Q10 ni cubalah mengandungi data-data yang melibatkan apa? Ketupat palas kan? Betul tak? Betul sir. Maksudnya dalam queue ketupat nanti hanya mengandungi ketupat palas je lah kan? Betul tak? Betul. Ada lagi ketupat nasi? Tak ada lah kan? Tu dia tak nak ada dah. soalan B. Bila dia soalan B ni maksudnya of course lah awak akan dapat ketupat palas awak akan dapat nilai apa? Kosong, right? Ketupat nasi akan dapat kosong sebab memang data dah tak ada dah kat situ, betul tak? Logiknya betul tak? Betul sir. Sana. So lah. Kan sebab dia buat else ni. Tapi kita assume lah bahawa dalam queue ketupat ni masih ada data yang sama ada ketupat palas dan juga ketupat nasi. Kita assume macam tu. Sebab kalau student dia fikir jauh mula dia fikir banyak fikir banyak ni macam mana ni data tu mana ada. Okey, dalam queue ketupat sekarang ni mana lagi ada data yang melibatkan berjenis ketupat nasi, sebab ketupat nasi kita dah remove dah. Kalau kita fikir jauh lah. Okay, sebab soalannya kita dah jawab kat atas ni macam ni. Okay, that's why kalau kita copy semua, bermaksud sekarang dalam queue ketupat awak masih ada remain data yang asal lah. Sekarang tapi tak apa. So kita assume lah bahawa andai katalah queue ketupat kita ni mengandungi data yang melibatkan ketupat palas dan juga ketupat nasi. Sebab soalan nak macam tu, kita kena entertain kedua-dua tersebut lah.
Tak kisahlah totalnya dapat kosong ke tak, tapi we have to answer this question. So while not queue ketupat is empty, maksudnya selagi awak punya queue ketupat awak ni tak empty, so kita kena keluarlah data yang pertama. So kita nak keluar. So that's why bila nak keluar kita kena panggil DQ. So bila kita panggil DQ, satu lagi soalan dekat sini kita nak tengok ni. So bila kita panggil DQ, awak juga perlu perhatian. Saya dah bagi tahu perhatian dekat sini betul-betul. So nampak dah dekat sini. Dia berjenis spesifik dah. Berjenis ketupat. So bila dia buat DQ pun nampak tak dia berjenis ketupat. So bila dia bagi macam ni dia ada makna dia. Maksudnya sini tak perlulah kita nak casting. Kalau kita buat casting maksudnya salah lah. Dia tidak perlu di casting sebab data tu dah berjenis spesifik. Unless kalau datanya berjenis objek. Kalau datanya objek then awak perlu casting. Dalam kes ni kita tak perlu casting. That's why kalau awak tengok kat sini Q.ketupat DQ ni saya tak ada casting. Jangan pada casting ni saja duk cakap-cakap student tak nampak pula apa benda casting. Casting ni maksudnya awak jangan pergi pandai-pandai untuk letak bracket kat sini. Lepas tu awak pergi bubuh lagi sini ketupat sebab duk kebiasaan lah buat dalam di dalam lab assignment. Dalam assignment macam ni bila panggil DQ kena bubuh kurungan macam ni. Tetapi bila datang dalam exam you kena check betul-betul kalau soalan tu dah berjenis spesifik. So bila spesifik normal lah benda ni tak ada lah. So benda ni tak ada. So bila you panggil DQ maksudnya dia pulangkan data tu berjenis objek ketupat. So you sambut je lah. So saya sambut K ketupat sekarang. Okay sekarangnya dia suruh buat apa? Kira total semua kan. So nak kira total of course lah kita kena dapat dia punya harga bagi ketupat palas ataupun ketupat ni lah. Kita kira dahulu macam ni dia buat very efficient lah. Dia kira dulu dia punya harga bagi ketupat. Kira lah ketupat palas ataupun ketupat nasi. So cara untuk kiranya iaitu K.getPrice iaitu harga awak dia per kg kan. Unit awak masuk ni dalam unit gram Soalan mention unit gram. Dia bagi in gram Okey dia bagi in gram. Dan harganya pula dia bagi kat situ price per kg. Okay, that's why ada maksudnya kat situ. That's why awak nampak kat sini kita buat K.getPrice dapat punya harga. Harga ni dalam kilogram per kilogram. So that's why kita kena bahagikan dengan 100 lah. Sebab input yang kita masuk adalah dalam unit gram. So itu dia ada maksudnya. Okay, that's why kita buat K.getPrice divide by 1000. Sebab 1 kg equivalent to 1000 gram. Okay. Kemudian darabkan dengan dia punya beratnya. So dapatlah sekarang dia punya price. So bila price sekarang kita nak dapat sama ada dia ketupat palas ataupun dia ketupat nasi. So macam mana kita nak bezakan? Then you have to call, kena dapatkan method ataupun menggunakan method getType ni untuk dapatkan ketupat palas ataupun else dia merupakan ketupat nasi. Dan kemudian kita kira lah dia punya price macam biasa je lah ini. Dan kemudian kita print. So dalam final exam bila kita nak print, be careful print ni. Dia mesti berada di luar loop. So kalau you bubuh statement ni di dalam while statement, maka dari elok-elok dapat 1 markah ni, setengah-setengah maka you akan dapat 0 mark. Okay. Kalau you letak ianya di dalam while statement. So that's why you must be careful dari segi statement mana yang patut berada di dalam loop dan statement mana yang patut berada di luar loop. So okey, kalau you perhatikan betul-betul, saya cuma nak remark kat sini. Okey, kalau awak tengok untuk traverse daripada link list awak ni, okey, tadi yang the first version nampak kita menggunakan get first dan get next. So kalau ada dalam final exam dia guna get first dan get next method tu ada, then you boleh gunakan untuk traverse. Dan satu lagi, awak perlu take note bahawa traverse juga boleh dilakukan jikalau ada method is empty. Kalau ada method is empty, bentuknya macam ni. So perhatikan di dalam link list ni kita nak traverse tidak boleh menggunakan for statement. That's why there is no for statement. You kena perhatikan di sini. Take note tak ada for statement dah sekarang. For statement ni kita kena buang. Sebab for statement ni bila nak traverse hanya boleh untuk a release sahaja. Sedangkan dalam final assessment kita tak ada a release. Kita cuma ada link list sahaja. Dan soalan-soalan seterusnya. So kalau you tengok soalan link list, okay, memanglah kita guna link list. Kalau kita guna queue pun, memang kita hanya akan belajar satu je lah. Iaitu kita akan menggunakan konsep yang berjenis link list. Sementara stack, ya kita ada release dan juga kita ada
linked list. Tapi sebab soalan dah kata dah nanti kita lihat soalan yang betul macam mana lah. So this one adalah selesai untuk soalan yang kedua. Ada soalan nak tanya tak ini? Berkenaan untuk penyelesaian yang kedua. So sama tak macam jawapan yang awak jawab ataupun berlain? Boleh? Boleh dah? So kalau Boleh, sebab, sebab kita buat discussion, kalau awak tak tahu, awak masuk kelas discussion. Kalau awak tak tahu dan awak tak tanya, rugilah. Okay? Exam tinggal lagi 3 hari je lagi. 3 hari lah kan? Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Okay? Soalannya memanglah kami pun tak tahu lagi soalannya sebab soalannya tidak diizinkan. RP takkan bagi soalan kepada semua kampus cawangan sebelum one day before exam. Okay? Bermaksud kami hanya akan dapat soalan ni pada hari Isnin. Soalan final assessment awak lah untuk semester ni. So maksudnya kami pun tak tengok lagi lah soalan final assessment macam mana, tapi rupa bentuk saya percaya macam ni lah. Sebab soalan ni adalah RP yang sama akan buat lah. RP ni, ni dia buat soalan ni. So semester ni pun dia orang yang sama juga akan buat. Selalunya kalau orang yang sama buat, pattern dia tak akan lari jauh lah. Dia akan lebih kurang macam ni juga lah. Soalan saya dapat lihat lah. Selalunya macam tu. So that's why apabila kita discuss benda ni, kalau awak tak faham, better awak tanya. Tidak awak menyesal nanti. Okay, awak menyesal. So dalam final exam, insyaAllah dia akan keluar format lebih kurang macam ni jugalah saya rasa lah. Sebab orang yang sama akan buat. Tapi soalan tu seriously kami sendiri pun memang tak tengok lah. Soalan tu tak tengok. Soalan tu hanya akan kami terima pada hari Isnin. Semua cawangan akan terima soalan pada hari Isnin. Dan kita akan buat final assessment pada hari Selasa. Jam 9 sampai pukul 12. Okay, sebelah pagi sesi pagi. 9 jam 12. So ada soalan nak tanya ni? Kalau tak tanya, kalau tak faham boleh tanya. Misalnya method SMT, bila Sir, saya nak tanya tu. Yang simbol tambah sama dengan price tu apa maksud dia? Oh ni okey, ni short form. Ni saya tulis short form. Ni short form. So kalau yang ni dia datang daripada, okey dia macam ni sebenarnya. So kita, kalau kita nak buat, misalnya kalau saya ada total campur sama dengan, saya buat sini katakan price. Okay, ini adalah short form, short notation. Dalam matematik, dalam programming kita boleh tulis short form, short notation. So kita boleh buat, sebenarnya dia datang daripada perkataan ni, total sama dengan total campurkan dengan price. Ni bermaksud yang ni sebenarnya datang daripada statement ni, short form. Okay, kalau you perhatikan I plus plus, ini pun short form juga. So sebenarnya ianya datang daripada I sama dengan I campurkan dengan 1. Short formnya jadi I plus plus. Di dalam programming kita ada pernyataan yang kita panggil sebagai compound statement. So compound statement ni maksudnya apa yang kita boleh buat short form, dipanggil sebagai compound statement. Compound statement ni adalah perkataan yang berulang. Kalau you tengok macam ni, total. Dia ada di sebelah kiri dan dia ada di sebelah kanan. So kalau perkataan ni berulang, tak kira lah total ni you letak kat sini, price kat depan. Janji dia ada sebelah kiri dan sebelah kanan dia berulang. Maka kalau you boleh hasilkan statement yang macam ni, maka kita boleh buat short form. Misalnya kalau kita ada total, kita buat sama dengan total, tolakkan dengan price. So kita boleh jadikan ringkasannya sama dengan total, tolak sama dengan price. So ianya membawa maksud yang sama seperti atas ni. Ini dipanggil sebagai compound statement. Apa dia compound statement? Dia ada di sebelah kanan, dia ada di sebelah kiri. So yang mana ada sebelah kanan dan mana yang ada sebelah kiri ni. Okay. So kalau lihat kat sini, dia ada sebelah kanan dan ianya ada sebelah kiri, maka ianya boleh diringkaskan menjadi short form. Sama juga kalau kita ada darab kat sini. So kalau darab sini, kita boleh buatlah total darab sama dengan price. So dia membawa maksud seperti inilah, total sama dengan total
darabkan dengan price. Ini dipanggil sebagai short form. Ini adalah programming. So, kalau kita perhatikan kat ni, total price palas campur sama dengan price. Bermaksud total price ketupat palas. So, sementara compound statement ni pula, okay, bila kita buat macam ni, compound statement, lazimnya dekat mana kita nak letak compound statement? Compound statement ni macam ni lah, perkataan berulang tu sebelah kiri, sebelah kanan. So, statement tersebut akan terjadi jikalau situasi yang memerlukan kita nak campur ke, nak tolak ke, nak darab di antara current value dengan value yang previously. Dalam kes ni, total price ketupat palas campur sama dengan price, total price ketupat palas yang the first kali dia kosong. So katakan bila you masuk dalam list ni, okay, you masuk dalam list, you dapat dia punya price. Katakan price-nya lepas didarab dia punya weight dan juga dia punya price-nya tu, katakan kita dapat harga sebanyak 100. So nampak tak sekarang kita kena update lah total ketupat palas daripada kosong. Sekarang kita akan update dia kepada RM100. Maksudnya, that's why bila kita buat total price ketupat palas, iaitu the previously kosong, dicampurkan dengan, okay, bila kita buat ni, total price ni, dia datang daripada total price ketupat palas sama dengan, okay, kita akan buat total price ketupat palas kan. Ni yang kita akan buat lah. Campurkan dengan, kita akan buat campurkan dengan price kat sini. So bila kita buat price katakan kat sini kita dapat RM100. So sini 100 lah. So bila dia buat total price sekarang, total price the previously, dia akan tengok sini, previously kosong. So kosong dicampurkan dengan 100, hasilnya 100. Sekarang 100 dia assign balik kepada ketupat palas. Maksudnya previously 100, sekarang dia akan pegang nilai 100. Previously kosong, sekarang dia akan update jadi 100. Maksudnya the current value 100. Okey. Sekarang, katakan dia baca data yang berikutnya. Bila data berikutnya, katakan price kat sini, katakan dia dapat 200. Ketupat palas juga lagi. So bila dia buat macam ni, katakan ketupat palas 200. So dia akan buat ketupat palas sama dengan ketupat palas. Ketupat palas sebelum ni harganya 100. So dia akan buat 100. Maksudnya the previous value 100 dengan the current ni 200, campurkan dengan 200. Jadi 300. Sekarang dia assign kat sini jadi 300. So the previous value now become as a 300. Dan sekarang dia akan dapat pula, katakan dia baca berikut. Macam itulah dia akan proses. So lazimnya apabila kita memerlukan value yang the previous dengan value yang the current, value previous dengan value current, maka akan terhasillah yang dikatakan sebagai compound statement. So macam ni, compound statement boleh diringkaskan menjadi short notation dalam bentuk macam ni. Semua compound statement boleh diringkaskan menjadi macam ni lah. So bila kita ringkas cuma compound statement, lagi satu dia punya sifatnya, iaitu apabila kita declare compound statement ni, maka dia wajib ada nilai awalan. Kalau tak letak nilai awalan, dia akan bagi error. Itu saja. Okey. Faham tak? Faham tak? Faham, sir. Faham sir. Okey, yang bertanya tadi clear nah? Boleh clear lah. Itu Faham, adalah sir. jawapannya. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Selesai untuk bahagian ni. Seterusnya kita lihat pula soalan stack. So bila soalan stack ni dia kata given the following stack, AGT and the main method application berikut. Okey, dia bagilah macam ni. So bot push, kemudian dia ada pop, data type berjenis objek berjenis integer, objek berjenis integer. Ni ada maksudnya ni. Ni nampak tak objeknya berjenis integer. Okey, dia berjenis primitif lah, tetapi berjenis reference primitive data type nah. Reference primitive data type. So if you want to manipulate, then you have to do a conversion process lah. Kita kena declare kepada, kita kena tukarkan data tu. Okay, tetapi soalan ni tracing kot dah. Tracing. Draw the diagram of stack 1 and stack 2 at the line statement ni lah. Statement ni. Okay. And the diagram of stack 3 and stack 4 at the line sekian-sekian. Dia kata indicate top and bottom position for all the stack. Markahnya 6. Show the output of the application program. Bermaksudnya nak jawab soalan A dan B ni bergantung kepada soalan A. Soalan macam ni yang saya risau sebenarnya. Memang kita risau lah soalan macam ni.
Sebabnya kalau silap draw kat sini, maka jawapan kat sini pun akan salah. Saya bentuk soalan macam ni sebenarnya yang paling saya risau sekali. Okey, sebab dia ada kena-mengena. Kalau tak bentuk A, maka tendensi untuk B itu memang tipis lah. Memang akan dapat jawapan yang salah. So kita lihat dia punya coding ni dan kemudian saya akan draw ni. Kita lihat dahulu dia punya coding dia nah. Saya copy dulu coding dia. Saya jawab. Okay, so kita cuba jawab ni lah. So kita lihat yang ni. Okay, so soalannya yang pertama dia kata draw. Okay, draw the diagram of stack 1 and stack 2. So stack 1 dan juga stack 2. Kita ada macam ni lah kan. Stack 1 dan juga stack 2. Saya draw lah senang. Okay, kita draw kat sini. Macam mana saya cuba jawab soalan ni. Ini saya draw macam ni. Okay, this for draw stack 1. Okay, dan juga this for draw kat sini stack 2. Okay, dan seterusnya dia kata at the line of statement this one satu. Dan kemudian dia kata at the top and the diagram of stack 3 and stack 4 at the line statement ni. Kan? Ni kan? Okay, indicate the top and the bottom position for all the stack. So dia sebut lah. Stack 1, stack 3 dan juga kita ada kat sini stack apa nama? Stack 3 dan juga stack 4. So kita buat dahulu stack 1 kat sini nah. Stack 1 ni kita buat okey apa akan jadi kat sini. So stack 1 new stack. Okey, stack 1 ni dan juga stack 2. So kita draw dulu siap. Okay, stack. Stack ni saya macam ni lah. Kita akan draw stack 2 pun saya draw siap-siap. Nanti draw siap masuk datang. Okay, okay, buat dua stack ni dahulu. So seterusnya kita lihat okay, macam apa yang berlaku. Okay, integer number equal to sebelah. Ni variable yang penting lah. 6 sama dengan sebelah. Okay, sebelah kurang daripada 19 betul. So bila betul dia akan pergi ke dalam ni lah. If 6 modulus dengan 3. 6 modulus dengan 3 iaitu 6 awak berapa? Sebelah. Sebelah modulus dengan 3 equal not equal to 0. Betul? True or false? Sebelah di modulus dengan 3 dia kata tak sama dengan kosong. Betul lah kan? True or false? True. Kan? Sebab 11 dimoduluskan dengan 3 dia ada bakinya sebanyak berapa? Berapa? 9, 10. Bakinya ada 2 tak? 2. So 2 is not equal to 0. Betul lah. 2 bukan 0 lah. Nah, tahu kan? Modulus, jangan kita tak tahu pula. Modulus ni operasi reminder baki. Dia perform apa? Operasi bahagi. So caranya kita buat sebelah bahagi dengan 3. Tapi jawapannya bukan jawapan, bukan quotient, bukan jawapan. Dia adalah reminder. Pembahagian secara adil. Sebelah biji guli dibahagi dengan 3 orang adik. So setiap orang adik akan dapat sebanyak 3 biji guli. So berapa balance yang ada dekat awak? Okay, 9 tolak 11 tolak 9 jawapannya 2. So 2 tu yang ada dekat awak itulah jawapannya. Okay, so jawapannya adalah 2 lah. So 2 tak sama dengan kosong, maksudnya betul lah. So bila betul stack 1 dot push. So bila dia push dia ambil nombor 6. 6 tolak 5 kali 2. Yang ni pun jangan salah juga. Jangan buat pula 6 tolak 5 dahulu. Nanti 6 tolak 5 dia akan buat 11 tolak 5. Buat benda tu masalah besar lah.
sebab dia ikut paras keutamaan, right? So priority. So kita akan buat 5 kali 2 dahululah. 5 kali 2 jawapannya 10. 10 kan. So 6 ni pula sebelah. Sebelah tolak dengan 10 jawapannya adalah 1. So dia akan masuk dekat step 1. 1. Kan? Seterusnya dia tak buat else. Dia kembali semula. So bila kembali semula dia buat 6 plus plus. Iaitu tadi 6 dia akan jadi 12. So bila 12 dia check. 12 modulus dengan 3 not equal to 0. Jawapannya false, right? Betul tak? Sebab 12 di modulus dengan 3 bakinya adalah kosong. Okay, setiap orang akan dapat 4 biji. So dia akan buat else stack 2. Stack 2 dia akan masuk push 6 kalikan dengan 2. Iaitu awak punya ni 12 tu tak? 12 kali dengan 2 maka jadi 24. 24 akan masuk kan sini. So seterusnya dia akan add. Dia akan add. So jadi 13. So bila jadi 13 moduluskan dengan 3. So bila moduluskan dengan 3 dia dapat berapa? 3 dan 9 berapa? 13 modulus dengan 3 not equal to 0. Jadi false lah kan sebab dia ada reminder, tak? So dia 4, 8, 12 maksudnya dia ada reminder 1. So bila 1 dia akan buat bawah ni. So bila dia buat 6 kali dengan 2 jadi 10. Tak? 10 kan. 6 ni berapa? 6, 13. 13 tolak dengan 10 jadi 3. So 3 akan simpan kat sini. Nanti bila you buat 2-3 kali you akan dapat pattern lah kan. So sebenarnya yang ni kita boleh guess dah. Seterusnya kita dapat 14 apa? Saya tunjuklah lagi. So 14. So bila 14 dia bagikan 14 modulus dengan 3 jawapannya adalah remindernya kosong. Bila reminder kosong yang ni akan jadi false. Dia akan pergi stack 2 dot push. So 14 kali 2 akan jadi 28. Kan? So 28, sorry. 14. Betul tak? 14 kan? Tak nak? Betul ke? Saya buat tadi 14 kan? 14 bagi 3 kosong. Empat belas bahagikan dengan moduluskan dengan 3. Ada baki kan? Baki sir? Ha? Baki? Baki kan? Ada baki 1 kan? Yes, betul-betul. Baki 1. So bila dia baki 1 maksudnya dia akan masuk sini lah no. So bila masuk sini dia akan buat berapa? 5 kalikan dengan 2 jadi 10. 14 tolak dengan 10 jadi 4 lah kan? So dia akan masuk sini. Right? Okay, sekarang 14. Dan seterusnya dia akan jadi 15. So bila jadi 15 dia check di sini 15 kan? 15 moduluskan dengan 15 masih lagi true. So 15 moduluskan dengan 3 bakinya adalah kosong, right? So bila jadi kosong betul lah. So bila betul dia masuk kosong lah, betul apa? 15 moduluskan dengan 3 remindernya kosong. Yang ni not equal to 0 jadi false. Bila false dia pergi ke sini. So bila dia pergi ke sini stack 2 push stack 2 dia akan masukkan iaitu 15 kali dengan 2. Jadi sorry kat sini 30 kan? Padam ni. Bukan 28. Dia akan jadi 30 kat sini lah. Kan? Seterusnya 16. So 16 modulus dengan ketiga ada remindernya. Okey, ada reminder bermaksud not equal to 0. Betul. So bila betul 10 kat sini. 16 tolak 10 jadi 6. Kan? Seterusnya dia akan jadi 17. 17 kurang pada 15 masih lagi betul. 17 modulus dengan 3 masih ada reminder. So bila ada reminder, so dia buat stack dot push. Iaitu dia tolakkan di sini 17 tolakkan dengan 10 maka jadi 7. Kan? Seterusnya dia akan dapat nombor 18. So bila buat 18 kurang daripada 19 betul. So 18 moduluskan dengan 3. Okey, 18 modulus dengan 3 dapat berapa? Ada reminder kosong ke tak? 6, 12, 18 reminder kosong. So bila kosong dia akan pergi else lah. So bila else dia masuk dalam stack 2. Stack 2 iaitu kita akan buat push 6. 6 kita berapa? 18. 18 kali 2, 36.
So ini adalah diagram untuk stack 1. Okey. Jadi 19. Ini 19. Seterusnya 19 kurang daripada 19 false. Bila false dia keluar. Selesai. Maka inilah jawapan dia. Okey, kita dapat ada jawapan untuk stack 1 dan juga stack 2. Seterusnya kita pergi kepada apa? Stack 3 dan juga stack 4. Ni dekat sini. So, while not empty, stack 1 bermaksud sekarang you access stack 1. Dia kata selagi ianya tidak empty, bermaksud apa yang dia buat, step 1.pop, dia keluarkan nilai 17. Sekarang saya keluarkan, dia keluarkan nilai 7. Sebab dia keluarkan nilai 7. Dia keluarlah nilai 7 dia. Okay, disambut oleh 6. Okay, 6 ni akan pegang nilai 7 lah. Okay, dia akan keluar 6, 7. So dia kata 7 moduluskan dengan 2. Okey, 7 moduluskan dengan 2. Okey, maksudnya ada baki lah kan. 7 modul dengan dia ada baki 1. Sebila baki dia tak buat lah kat sini. Sebabnya sama kosong, dia tak akan buat stack 3. So draw kat sini lah. Dan juga stack 4. Okay, so dia tak buat yang ni lah. So dia akan buat else. So dia akan masuk kat stack 4. Dot push 6. Push 6 kita kat sini adalah 7. So 7 akan masuk kat 4. Okay. Kemudian while stack 1 dot empty, dah. Okay, dia ada lagi data. So sekarang stack 1 dot pop dia keluar nilai 6. So sekarang ni akan pegang nilai 6 lah. So bila 6 dia buat sini 6 moduluskan dengan 2, jawapannya memang kosong lah. 6 bahagikan dengan 2, remindernya adalah kosong. So dia akan masuklah stack 3. Stack 3 ni akan masuk kat sini nombor 6. Okay. So, kemudian dia akan while stack 1 is not empty, ya, bukan empty sebab masih lagi ada data. So dia buat stack 1 dot pop, bermaksud dia keluarkan nilai 4. So sekarang dia pegangkan nilai 4 kat sini. 4 dimoduluskan dengan 2, bakinya kosong lah kan, betul. So dia akan masuk kat stack 3. Stack 3 dia akan masuk nilai 4. Okay. Seterusnya dia akan buat di sini stack 1 dot empty. Belum ada lagi data iaitu 3. 3 modulus dengan 2, bakinya 1. Baki lagi tu dia akan buat else lah, dia akan masuk dekat stack 4. Okay. Seterusnya dia akan check kat sini stack and empty, ya betul dia ada nilai 1. So 1 sekarang. So 1 dia modulus dengan 2, bakinya adalah 1, dia akan buat else lah, dia akan masuk kat stack 4. So ini adalah jawapannya lah. Kita akan ada kat situ 6, 4. Kat sebelah sana stack 4 kita ada 7, 3, 1. Okay. Sekarang kita cuba jawab this one pula. Selesai. Maksudnya kita dah dapat ni betul semua ni, maka kita dapatlah sebanyak 6 markah. Draw ni kita dapat 6 markah dah. Betul dah semua ni. So kalau kita dah betul benda ni semua, maka kita boleh insya-Allah lah bila kita jawab kat bawah ni, insya-Allah kita akan betul lah. So seterusnya kita buat while not stack 4 is empty. Stack 4. Okay. Selagi stack 4 tak empty, sekarang apa yang dia akan buat? Kalau tengok kat sini, apa dia akan buat? Dia akan push. Iaitu dia akan masuk data lagi. While stack 4 is not empty, selagi stack 4 tidak empty, sekarang stack 2 dot push stack 4. Okay. Selagi stack 4 ni tak empty, apa yang dia buat? Stack 2 masukkan data ke dalam ni ada pop, dia keluarkan daripada pop, masukkan ke dalam stack 2. Itu yang akan berlaku. So apa yang berlaku kat sini iaitu stack 2, ni stack 2 kita, dot push dengan stack 4 sini, keluarkan, kita pop maksudnya kita keluarkan, 1 ni kita keluar. 1 kita keluar, simpan dalam stack 1, kita masuk. Selagi stack 4 tak empty, bermaksud dia akan keluar ke semua lah. Dia keluar 3, masuk kat stack 2. Dia keluar 7, masuk kat stack 2. So ini akan berlaku lah dalam stack 2. Okay, stack 2 dia tambah lagi data. 1, 3, 7. Selesai. Sekarang stack 1 yang stack 4 dah empty. Okay, dah empty. Selesai. Kemudian kita jawab soalan berikutnya. So sekarang kita tinggal nak jawab dah. Stack 1. Stack 1 plus stack 1 dot to string.
So bila kita panggil toString ni, maksudnya dia akan print whatever data yang berada di dalam stack 1. So kalau kita print data yang berada, ada data dalam stack 1, jawapannya tiada. So kalau kita guna method toString, dia ada default formatting. Hafal sikit lah default formattingnya, iaitu cara dia print dia akan duduk macam ni. Ni cara saya tunjuk dulu cara dia print. Dia mesti ada bracket, dan kalau ada value pemisahnya dia mesti ada simbol ni. Itu adalah formatting. Default formatting untuk print stack yang menggunakan method toString. Ini adalah formatting. So, jikalau tiada data, macam kes ni dia tak ada data kan. So, bila dia tak ada data, you panggil method toString, maka dia akan print yang ni je. So, jawapannya dia akan keluar kat sini. Stack 1, kan. Kemudian diikuti dengan buka kurungan, tutup kurungan. So, ni jawapannya. Okay. Seterusnya, stack 2. Kemudian dia akan buat stack 2.toString. So, kita akan keluar kat sini. Okay. Stack 2.toString. So, dia akan keluar. Ni dia akan cetak lah. Nampak ada elemen dalam dia. Sebab ada elemen, dia akan cetak pemisah antara satu elemen dengan elemen yang lain. Dia adalah koma. 73, koma 1, koma 36, 30 dan juga 24. Okay. Stack kan. Saatnya array sentiasa bermula daripada walaupun dia pop daripada atas, sebab yang ni nak print, right? Sedang silap faham kan. Array ni dia bermula pada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ni indeks dia, indeks array. Sebab yang ni kita faham bahawa bila kita guna stack yang ni, bila guna pop dan juga push, kita guna stack ni, dia menggunakan, sebab ni kelas stack ni. Macam mana you nak tahu bahawa soalan ni dia tak menggunakan queue? Soalan ni dia guna array list ataupun dia menggunakan queue? Kalau draw tu saya draw array list tu. Macam mana kita boleh tahu? Oh, stack AGT ni. Okey. Dia sepatutnya mention kalau dia nak guna array list. Tapi soalan ni kalau ikut answer scheme dia menggunakan array list ni. Stack ni array list. Bukannya dia menggunakan linked list pasal tak menggunakan linked list. So sebab dia nak menggunakan, kalau menggunakan linked list, dia tak boleh buat macam ni. Stack.toString ni, stack1.toString ni tak boleh kalau kita guna linked list. Memang tak boleh buat macam ni. Kita kena traverse. So kalau nak buat stack1.toString ni, yang ni hanya boleh buat jikalau dia melibatkan array list. Secara tak langsung ni, sebab yang ni dia menggunakan built-in ni, saya confirm bahawa dia menggunakan built-in. So bila built-in ni maksudnya dia menggunakan konsep array list lah. Sebab dalam stack, you kena tahu kedua-duanya kan, kita dah bincang. Dalam stack, you kena tahu array list dan juga you kena tahu yang berjenis linked list. So dengan itu, possibility untuk ditanya stack, array list tu ada juga lah. So dengan itu, untuk itu, kalau dia berjenis array list, sebab array list kalau stack, kita ada bermula daripada indeks 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Tapi bila you panggil method toString, dia akan print daripada, you kena faham method toString dia bukan remove, dia bukan pop. You cuma nak print saja. Bila nak print, dia akan print bermula daripada indeks 0. So dengan itu, jawapannya saya buat kat sini terbalik. Okay, jawapan dia bukan yang ni. Kalau jawab ni salah, sayang, dah betul lah. So kita kena jawab bermula daripada indeks 0. So 24, 30, mana jawapannya. 24, 30, 36, kemudian diikuti dengan 1, kemudian diikuti dengan 3, kemudian diikuti dengan 7. Ini jawapan sebenarnya. Okey? Sebab yang ni method toString nak print. Dia berbeza dengan method pop. Kalau pop, dia akan pop daripada atas lah. Maksudnya yang the last you masuk tu. Okey? Itu konsepnya. Boleh? Boleh tak? Itu adalah jawapan dia.
Okay, the next one. Seterusnya kita ada kat sini, kalau tengok ni apa dia lagi? Ni stack tree pula. Okay, stack tree. Stack 2, stack 3. So dia akan keluar nilai apa kat sini? Dia akan keluar lah. Okay. Stack 3 yang ni. So dia akan cetak nilai 6 dan juga nilai 4. Dan seterusnya stack 4. Stack 4 yang ni tak ada data. So bila tak ada data dia print adalah ni je lah. Tu jawapannya. Boleh? Itu adalah jawapannya. Boleh tak? Boleh, sir. Okay, selesai yang ni. Jangan buat terbalik ni, dengan print macam saya print yang first. Saya silap ni sebab saya ikut konsep apa nama stack. Konsep stack kan kita kena remove, kita kena ambil recently kita insert. Maksudnya yang ni paling insert, so yang ni yang keluar dahulu. Tetapi disebabkan kita nak print, yang ni method toString ni adalah method untuk print. Built-in toString ni adalah built-in method untuk print. So bila print ni memang dia memang formatting dah memang dah formattingnya macam tu. Bila dia print dia akan print daripada indeks kosong. So that's why sayanglah kalau dalam final exam kita buat dah betul dah ni, tapi bila kita nak print ni terbalik. Okay, hakikatnya dia bermula daripada indeks kosong. So jangan buat mistake lah dalam final exam. Take note benda ni lah. Although siapa ni, saya percaya benda ni akan keluar jugalah dalam final assessment tu. Dia boleh keluar. Dalam final assessment awak lah dia boleh keluar juga. Okay, the next one. Seterusnya soalan berikutnya. Okay, soalan berikutnya. Okay, ni. Okay, convert the following expression into postfix. Show the conversion step. So show the conversion step ni lah disuruh buat markah 4 macam tak berbaloi sebenarnya lah. Saya tak tahu kenapa soalan ni suruh show the conversion step. Dengan markah hanya 4, 2 soalan. So kalau awak tengok answer scheme, tak berbaloi dia bagi. Ni jawapan dia lah. Okay. Dan step given, dia bagi setengah markah sahaja. Setengah markah, awak tahu tak step dia nak buat dahsyat. Memang berjela nak buat tu. Satu soalan tu berjela-jela je nak buat. Tetapi kalau yang ni, jawapan yang paling mudah iaitu kita draw tree. Dan kemudian kita traverse lah. Maka kita akan dapat jawapan dia lah. Okay, tu cara. Tetapi kalau lah, okay, kalau kita nak tunjuk kita punya step, memang kita kena ni lah. Kena buat lah step tu. Kalau kita nak dapat markah setengah tu, dia macam tak logik, markah di-allocate tu. Sebab kalau 4, dia tak perlu tracing lah. Kecuali kalau yang ni, nampak tak yang ni? Yang ni 7. So bila 7 dia suruh trace tu ada signifikannya. Okay, bermaksud 7 markah dia suruh trace dan dia bagi 7 markah maksudnya signifikan sebab satu soalan. Dalam kes ni dia bagi 4 soalan, ada 2 soalan. So how come dia suruh buat trace? Tapi dah soalan minta dan kita kena buat lah. So kalau disuruh buat yang ni, okay, kalau disuruh trace yang ni bermaksud you kena trace dengan menggunakan kaedah step ni lah. Ni saya tunjuk kat awak macam mana saya buat trace ni. So bila kita nak buat trace, okay, satunya katakan ni soalan dia kan. Saya ambil soalan ni lah. So kalau kita nak trace soalan ni, okay, untuk menjamin keselamatan, maka saya mencadangkan kepada awak lah. Bila nak jawab soalan ni, saya mencadangkan kepada awak, kita letak dahulu dia punya taras keutamaan untuk mengelakkan daripada kita buat kesilapan. Okay, macam mana saya solve problem ni. So soalan asal kita ada P darabkan dengan Q, ni power of R, kemudian ikut tolak S, campur, lepas tu buka kurungan T, tolak U, darabkan dengan L. Okay, kita ada macam ni lah. So bila kita jawab soalan ni, maka saya galakkan kepada pelajar untuk mengelakkan supaya ianya tidak berlaku kesalahan, maka kita kena letakkan dahulu dia punya paras keutamaan. Paras keutamaan maksudnya macam mana soalan matematik itu diselesaikan oleh komputer. So kita tahu untuk selesaikan untuk komputer, ni Q power ni hierarki paling tinggi ni. So kalau you ada darab Q dan juga ni simbol dollar sign ni, okay, ni adalah operan. Operan ni dia mempunyai hierarki yang lebih tinggi dengan campur darab, campur darab bahagilah. Hierarki ni kita ada, kalau kita ada campur, okay, kan kita ada campur, tolak, darab, bahagi.
sikit pada ni, ni. Kalau sign simbol dia duduk atas daripada campur. So bermaksud ni level hierarkinya adalah paling tinggi lah. So maksudnya ini satu yang tidak boleh kita pisahkan. Sebab bila kita nak buat ni, bila kita nak tukis stack, kita kena dapat ungkapan A dan juga plus dengan B. Contoh kita kena ada A, B macam ni lah. So operand dekat tengah-tengah dia. Memang itu yang kita perlu buat lah. So sekarang ni A, B. Okay. So dapat yang ni. Kemudian darab, maksudnya kita kena selesai P, darabkan dengan semua ni dulu, dapat jawapan. Bila dapat jawapan semua ni, kita kena tolakkan dengan S. Okay, dapat satu jawapannya. Bila dapat satu jawapan, seterusnya kita kena selesai yang ni pula. P tolak U, dapat jawapan. Bila dapat jawapan, darabkan dengan L, dapat jawapan. Bila dapat jawapan yang ni, barulah kita buat jawapan ni, campurkan dengan jawapan ni. So sekarang saya bubuhlah dia punya bracket. Bracket yang penting. So bila kita bubuh bracket ni, maka untuk tendensi untuk kita trace, maksudnya bila kita nak draw nanti untuk kesilapan tu memang susah sekali berlaku lah. Susah sekali untuk terjadi. Tapi kalau kita tak letak dengan bracket ni, saya takut berlaku kesilapan apabila kita nak pop nanti. So bila kita nak buat ungkapan postfix, semua kita tahulah bila ungkapan postfix, bila kita jumpa operator, kita wajib push di dalam stack. Sementara kalau kita jumpa operand, operand ni PQRS ni, PUL ni operand. Operand ni kita kena display. Display as a postfix. Okay. So seterusnya bila kita buat macam ni, maka kalau kita nak tunjuk kita punya step lah, ni adalah dia punya step. So kita gantilah, ni kurungan yang pertama saya letak kat sini. Ni adalah input awak lah ni. Okay, ni saya tunjukkan awak ni. Okay, ni yang saya tunjuk. Okay, yang saya tunjuk warna ni. Okay, kemudian saya masukkanlah, nampak tak yang ni? Okay, saya matchingkan. Itu yang ni, saya masukkan dengan sini. Ini bracket yang kedua saya masukkan dekat sini. Ni huruf P saya masuk. Kemudian saya darab ni input dia lah. Teruskan sampai habis. Okay, kita listkan benda. Sekarang kita akan trace lah benda tersebut. Dan konsep untuk ni, dia soalan ni cepat kalau kita boleh selesaikan dengan menggunakan, kita draw saja dengan menggunakan tree. Paling cepat lah. Okay, sebab tree ni saya boleh bina dengan cepat dan kemudian saya trace dapatlah jawapan dia dengan mudahnya. Tetapi kalau dia suruh show, maksudnya inilah soalan jawapan yang perlu kita tunjuk kat dia. Nampak dah berjela-jela ni, markah dia allocate setengah markah aja. Macam tak praktikal lah pula. Okay, so tapi tak apa, soalan tu nak kita buat lah. Okay, saya dah ganti dah semua. Sekarang tibalah masa untuk kita implement. Caranya pertama, simbol. Kita jumpa kita punya simbol ni. Okay. Okay, saya jumpa simbol. So bila jumpa simbol, ini adalah operator. Operator kita kena store dalam stack. Saya store. Kemudian saya jumpa operator lagi, saya store dalam stack. Kemudian saya jumpa P. Bila P saya kena display, maka saya display. Right? Dan dia punya content dalam stack remain lah. Kan? Kemudian saya jumpa star. Bila saya jumpa star, simbol darab lah. Saya store dalam stack. Okay? Saya store dalam stack. Kemudian saya jumpa simbol buka braces. So bila buka braces ni maksudnya kita kena simpan dalam stack selagi kita tak jumpa dia punya close. Itu konsep dia. One jumpa close, you kena keluarkan. You kena cari pasangan dia, apa sahaja operator yang ada in between open and close bracket tu you kena keluarkan. So sekarang ni bermaksud dia jumpa simbol simbol mana? Simbol ni. Okay. Seterusnya kita jumpa Q. Q. Asal saya display lah Q. Q adalah operand. Okay. So remain dia punya content stack. Okay. Seterusnya saya jumpa simbol dollar. Okay. Simbol dollar ni saya kena simpan dalam stack. Saya simpan. Okay. Saya simpan dalam stack. Seterusnya saya jumpa R. So R saya kena display. Saya display. Okay. So dia punya content of stack masih lagi remain, right? Masih lagi remain. Seterusnya saya jumpa penutup. So bila saya jumpa penutup,
maka saya kena keluarkan apa sahaja operator yang ada di dalam stack di antara buka dan juga tutup. So bila saya masuk sini, maksudnya saya ada operasi tutup saya kena cari dengan buka dia, so pairnya adalah kawan ni. So that's why saya kena keluarkan apa sahaja yang ada in between, open and close. Dalam kes ni saya cuma ada simbol dollar. So that's why saya keluarkan simbol dollar. So bila saya keluarkan simbol dollar, bermaksud sekarang dalam stack saya akan ada buka kurungan dan juga darab. So seterusnya, okay, saya akan baca dia punya tutup. Okay. So bila saya okay, saya dah jumpa dah tutup. So sekarang remain, sekarang saya jumpa lagi kat sini, seterusnya saya berada di sini tutup. So bila tutup di sini, seterusnya saya kena masuk tutup lah. Kalau ikut kes ni saya tutup kat sini. Bila tutup sini, bermaksud saya kena cari yang buka, pair. Bila buka, dia jumpa dengan kawan ni. So dia kena keluarkan in between. So bila keluarkan in between, maksudnya simbol darab. So sekarang saya keluarkan simbol darab. Okay. Dan seterusnya, saya jumpa tolak. So bila jumpa tolak, bermaksud ini operator saya kena simpan dalam stack. Saya simpan. Okay. Seterusnya saya jumpa S. S maksudnya saya kena display. That's why jawapannya saya display. Okay. Seterusnya saya jumpa di sini penutup. So bila saya jumpa penutup ni, makanya dia kena keluarkan apa yang ada in between close and open. So dia jumpa minus. That's why saya display sini minus. So sekarang saya jumpa plus. Plus simpan dalam stack. So sekarang saya jumpa bracket. So sekarang saya simpan dalam stack. Kemudian saya jumpa bracket lagi, saya simpan dalam stack. Kemudian saya jumpa T, bermaksud saya kena display. Okay. Seterusnya saya jumpa tolak. Bila jumpa tolak, saya kena simpan dalam stack. Okay, saya simpan dalam stack. Okay. Seterusnya saya jumpa simbol U, maka saya kena display U. Okay. Kalau seterusnya apa lagi? Nampak jela nak buat ni. Okay. Seterusnya, ni kalau nak tunjuk dia punya step. Seterusnya kita jumpa apa lagi? Jumpa tutup. Bila jumpa tutup, kita kena cari pasangan bukanya. So pasangan bukanya adalah dengan kawan ni. So kita kena keluar whatever in between. So kebetulan jumpa minus. So saya keluarkanlah simbol minus tersebut. Seterusnya saya jumpa simbol apa lagi kat sini? Simbol darab. Okay, bila jumpa simbol darab, saya kena simpan dalam stack. Seterusnya saya jumpa L. L saya kena display. Okay. Seterusnya saya jumpa penutup. Okay, penutup saya kena buka in between. Apa yang ada antara buka dan juga tutup. Yang ada cuma satu je, simbol darab. So saya display simbol darab. Kemudian lastnya habis. No, bila habis maksudnya ada satu lagi yang ada dalam stack. So kita kena keluarkan. Bila keluar, maksud kita dapat. So itu adalah jawapan yang kita perolehi. Bermaksud nak jawab soalan ni, tracingnya berjela-jela untuk dapat jawapan ni. Okay. So sebenarnya yang ni paling mudah. Okay. Kalau kita nak dapatkan jawapannya, iaitu dengan draw pokok. Okay, expression tree. So untuk bina expression tree, maka kita tahulah kita kena cari, nak bina expression tree maksudnya kita kena dapat A, lepas tu kita ada operator B, ni operan ni, dekat tengah-tengahnya operator. Campur ke darab ke bahagi, ini konsepnya. Dia mesti selesai secara binary. So bila nak selesai secara binary, so bila kita nak bina, ni adalah kita punya expression tree. So nak selesaikan secara binary maksudnya ini satu expression A, ini satu expression B. So saya akan buat A dan juga B kat sini lah. Dan tengah-tengahnya plus, maka saya binalah plus kat sini. So A, B. Tetapi A dan juga B ni belum lagi simplify. So you kena cari A, B juga. So bila cari A, B bermaksud kita tahu bahawa ungkapan kena selesai yang ni, dapat jawapan ni, you kena darab dengan ni, maksudnya yang ni tidak boleh dipisahkan. Kemudian barulah you boleh tolakkan dengan S. So dengan ini, yang ni keseluruhan akan jadi A. Dan S ni akan jadi B. That's why nampak dah saya ada S ni B ni untuk A. Untuk A ni pula maksudnya belum lagi simplify. Bila nak simplify maksudnya yang ni tidak boleh dipisahkan. Maka yang ni akan jadi satu ungkapan. Yang ni akan jadi satu ungkapan yang lain. So darab ni kena duduk kat tengah-tengah. That's why kat sini nampak tak saya ada darab kat sini. P darabkan dengan kemudian yang ni ungkapannya belum lagi simplify. Ni akan jadi A, ni akan jadi B. So seterusnya nampak tak sini. So dia akan jadi ungkapan A
Ni dia akan jadi ungkapan A dan yang ni akan jadi ungkapan B, iaitu Q dan juga R. Selesai kat sini. So seterusnya kita ada bahagian ni B sini. Kalau B sini kita faham bahawa dia belum lagi simplify. So yang ni akan jadi A, yang ni akan jadi B. So darab kat tengah-tengah. So kemudian kita ada yang ni akan jadi A, yang ni akan jadi B. So di sini C, U. Tolak. Okey. Kemudian A, B. Darab L. Selesai. So kita bina pokok. So bila dah selesai bina pokok dan dia suruh jelajah secara postfix kan. Soalannya dia suruh menjelajah secara postfix lah. Postfix ni dia equivalent dengan penjelajahan secara post order traversal. Post order. Post order dia mengatakan menjelajah secara left, right dan juga north. Left, right, north. So sekarang bila menjelajah left, right, north, nampak tak? Left, left, left. Right, north. So sekarang nampak tak saya cetak P? So saya dapat P. Left, right. So bila right belum empty dia pergi left. So dia akan pergi Q. Kemudian dia cecak R. Okay, ni dia akan cetak lah. Okay. Kita dah cetak tadi P, Q, R. Kemudian dia akan cetak simbol sign. Nampak jawapannya yang kita perolehi dah betul lah kat sini. Okay. Seterusnya dia akan cetak dengan nilai darab. Simbol darab, right. Kemudian dia akan pergi kepada right. So R, right, dia cetak S. Kemudian dia akan cetak nilai tolak. Kemudian dia pergi ke kanan. So bila dia pergi ke kanan, it's not empty, maka dia pergi kepada left. Okay, it's not empty, dia pergi pada left. Bila pergi pada left, empty sekarang dia akan cetak T. Lepas tu dia cetak U. Kemudian dia cetak tolak. Lepas tu dia cetak C. Lepas tu dia cetak darab. Kemudian dia akan cetak simbol plus, dapat jawapan. So nampak tak? Bila kita bina tree ni, saya boleh dapat jawapan ni dalam berapa mungkin dalam masa seminit kita boleh dapat. Tapi kalau nak trace cara macam ni, ya awak akan spend banyak masa lah. Nak buat benda ni memang banyak masa. That's why saya tak suka guna kaedah ni. Okey, tetapi kalau soalan disuruh tracing, disuruh tunjuk, maka inilah awak kena tunjuk kat dia ni. Benda lah ni. Dan dia cuma allocate kat sini setengah markah sahaja. Sedangkan kalau kita bina tree ni, kita mungkin boleh selesaikan masalah ni dalam masa 1 minit. Tapi kalau nak buat ni, saya rasa boleh mencecah kepada 3 hingga ke 5 minit untuk selesaikan permasalahan. Okay, itu bezanya. Samalah juga bagi A, bagikan dengan B, darabkan dengan tolakkan dengan C, darabkan dengan D. So kalau awak tengok soalan ni, cara yang paling mudah lah. Kalau nak tracing, benda yang sama juga lah you buat lah. So you boleh buat lah. Saya tak maulah tunjuk satu persatu, tapi itu adalah ada caranya untuk buat. So sebenarnya kalau you nak jawab soalan ni, kan, kaedah yang paling mudah saya suka bina tree. So bila nak bina tree, nampak tak yang perlu saya buat ni? Kan? Mana ungkapan A, mana ungkapan B. So yang ni A bahagi dengan B tolak C tidak boleh dipisahkan. Kan? Dia tidak boleh dipisahkan lah. Ni A, maksudnya ni B, darab. So saya akan buat sini darab kat tengah lah. Sini B. Okay, ni saya benar. So yang ni saya bina A dan yang ni B tolak C tidak boleh dipisahkan. Yang ni jadi ungkapan A, yang ni ungkapan B. So saya akan buat kat sini, bahagi kat tengah. So yang ni A. So yang ni belum simplify. Yang ni akan jadi A, yang ni akan jadi B. So tolak kat sini. So yang ni akan jadi B dan ni akan jadi C. Nampak tak saya boleh bina dengan cepat sekali. So seterusnya soalan ni dia suruh dapat post. Bila dapat post saya kena bina secara left right north lah. So bila left right north, kalau you expert men-traverse ni lagilah cepat kan. Benda ni kena practice. So kalau left right north, maka saya akan dapat A. Kemudian dia pergi kepada right. Kemudian saya dapat B. Kemudian saya dapat C. Kemudian saya dapat tolak. Kemudian saya dapat darab. Kemudian dia pergi kepada D. Kemudian dia pergi kepada darab. Ini jawapannya. Okay. So itu adalah jawapan yang kita perolehi kalau kita nak belajar A, B, C, tolak, bahagi, D, darab. Itu adalah jawapannya. Kalau tengoklah. Dan seterusnya yang lain. Ini saya bagi jawapan lah. Salinlah jawapannya ni. So kalau tak tahu boleh tanya. Saya tak mahulah discuss yang ni detail. Benda yang sama saja. Okay, so dapat dah jawapannya? Siapa tak tahu boleh angkat tangan.
Untuk jawab soalan yang C ni, dia ada ni sikit sebab soalan suruh tunjuk stack. Okay. So untuk jawab soalan ni soalan ni kan, given the following mathematical expression, okay, solve the equation and show. Yang ni cara paling mudah ni bagi saya. Kalau 4 ni tak apalah, kalau you rasa you malas untuk tunjuk dia punya step ni, maka you draw pokok, you dapatkan jawapan. Okay, dan kemudian ada masa nanti you buatlah step tersebut sebab dia allocate setengah markah aja. Kalau sini setengah-setengah dia jadi 1 dah, setengah-setengah jadi 1, hilang 2 markah dah. Kat sini banyak agak 2 markah daripada 8. Okay, kalau nak juga kena draw lah tapi cara paling mudah untuk jawapan ni bagi saya is a draw tree dan kemudian awak traverse. Okay, so yang ni saya nak tunjuk yang ni. Okay, cara nak buat yang ni. So untuk cara yang buat yang ni, ini adalah awak punya ungkapan impig ungkapan impig kita tahulah. Given the following mathematical expression, solve the equation and show all the steps by using stack configuration. Just so guna stack. So you must convert the expression into postfix notation first. Sebab kita tahu bahawa apabila kita nak menilai ungkapan impig ungkapan ini impig kan. Bila kita nak menilai ungkapan matematik, kita kena make sure bahawa ungkapan tersebut berada dalam ungkapan postfix, barulah kita boleh nilai dengan menggunakan konsep stack. So apabila kita ada ungkapan ni dalam komputer, sebenarnya mathematic expression ni dia akan convert dahulu kepada awak punya postfix notation. Selepas convert postfix notation, barulah dia evaluate. So untuk jawab soalan ni, perkara pertama yang perlu awak lakukan iaitu you kena make sure bahawa you kena dapat dahulu ungkapan postfix. So untuk dapat ungkapan postfix ni, awak tak perlulah draw, tak perlulah draw awak punya stack, tak perlu. Dapatkan terus awak punya ungkapan postfix. So selepas you dapat ungkapan postfix, you nak evaluate, you nak dapat jawapan. Yang tu you kena tunjukkan dia punya content stack. So that's why kalau awak tengok jawapan yang diberi, so kalau dia tengok ini adalah conversion step lah, maka ini adalah jawapan yang awak perolehi untuk ungkapan postfix. Daripada ungkapan impig yang awak ni, ini adalah ungkapan postfix yang awak dapat. So macam mana kita nak dapat ungkapan postfix ni dengan pantasnya? Jawapannya kita binalah tree. Itu paling mudah sekali lah. So kalau awak tengok kat sini, macam mana saya bina tree ni? Saya tak boleh nak ni, jadi lambat. Tak boleh nak draw kat situ sebab soalan ni saya ambil daripada answer scheme ni, dia jadi write protected. So cara yang paling mudah iaitu kita draw saja tree kita. Okay, saya draw tree saya Okay, sebab yang ni dia kata given the following, kita draw dah dahulu. So macam mana kita nak draw ni? Jawapannya binalah tree. Nak dapat ungkapan postfix, sebab yang tu tak perlu ditunjukkan macam mana kita nak dapat je dahulu. So macam mana nak dapat, nak draw ni, so kita binalah kita punya. So top priority dahulu. Mana priority yang tidak boleh dipisahkan? Satu, yang ni tak boleh dipisahkan. Yang ni pun tak boleh dipisahkan. Kan? So sebab kita nak cari A dan juga B. Konsep saya buat ni nak cari A, nak cari B. Operator apa duduk kat tengah ni? Nak carilah. So mana satu kita boleh dapat A. So bila kita buat macam ni, matematik dia akan buat 9 campur dengan jawapan ni semua. Dapat jawapan, kemudian dia akan tolak dengan semua jawapan ni. So dengan itu bahawa yang ni tidak boleh dipisahkan. Itu cara saya buat. So maka yang ni saya dapat ungkapan A, yang ni saya akan dapat ungkapan B. Sekarang saya boleh bina pokok saya. Maksudnya minus duduk kat tengah-tengah. Yang ni A, yang ni B. So bila saya buat A dan juga B, maka A ni belum lagi simplify, right? So A belum simplify, ini ungkapan A, ini akan jadi ungkapan B. Maksudnya ini tidak boleh dipisahkan. So plus ni duduk kat tengah. Ini cara saya bina. Okay, ini saya dapat 9. Seterusnya saya bina kat sini. So yang ni A, yang ni B. So saya akan dapat bahagi kat tengah. Yang ni saya dapat apa? 28. Ni cara nak jawab mana? Yang ni saya akan dapat nilai 2. Selesai dah balik sini. So kita selesai pula yang belah sini. Belah B ni. Belah B ni kita dapat A dan juga B. Maksudnya darab kat tengah-tengah ni. Dan ni saya akan dapat A. Dan ini saya dapat B. B belum simplify, plus kat tengah ni.
Yang ni saya dapat 1, yang ni saya dapat 2. Selesai. Dan sekarang saya menjelajah secara post-peak. So post-peak dia sama lah menjelajah secara post-order traversal. So kalau saya menjelajah secara post-order traversal, maka saya akan dapat 9, right? Kemudian left, right. Not kan, left, right. So dia akan dapat 28. Kemudian saya dapat 2. Kemudian saya dapat bahagi. Kemudian saya dapat campur. Kemudian dia bergerak ke sini. Kemudian dia akan dapat 6. Kemudian dia akan bergerak ke sini. Saya akan dapat 1. Kemudian saya dapat 2. Kemudian saya dapat kat sini campur. Kemudian saya dapat kat sini darab. Kemudian lastly saya dapat kat sini minus. Itu adalah jawapan yang sepatutnya saya perolehi untuk dapat. So kita akan dapat ungkapan post-peak kita adalah 9, 8, 2 bahagi campur 6, kemudian 2, kemudian diikuti dengan apa nama campur, kemudian darab, kemudian tolak. So kita dapat. So bila kita dapat benda ni, barulah kita akan tunjuk dia punya content stack. So macam mana kita nak tunjuk content stack ni? So kita draw. Okay, saya draw kat sini. So caranya kita buat dulu lah. Tulis dulu kat sini 9. Kemudian sini kita buat sini 28. Kan? Kemudian diikuti dengan 2. Kemudian ni adalah awak punya input awak lah. Kemudian kita ada di sini insert, bahagi. Seterusnya kita ada di sini campur. Seterusnya kita ada dekat sini 6. Seterusnya kita ada kat sini 1. Seterusnya kita ada kat sini 12. 1, 2. Kemudian kita ada kat sini campur. Kemudian kita ada sini darab. And the last one kita ada di sini tolak. Yang ni ada markah ni. Awak kena draw lah. Tolak. Okay, kita dah selesai dah. Sekarang kita jawab lah. So untuk